Ya, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya nak bercerita tentang topik refinancing. Ada orang minta saya ulas topik ini. Refinancing ni adalah pembiayaan semula lah. Antara sebab refinancing dilakukan kerana antaranya adalah disebabkan untuk menyatukan hutang. Kita ada hutang, contohnya hutang kereta, hutang peribadi, personal loan, hutang kredit kad. Jadi kita satukan hutang-hutang tersebut dalam satu pinjaman. Dan refinancing ni biasanya boleh dilakukan bila mana hartanah ataupun rumah yang kita beli ni daripada segi market value dia, pasaran ni, harga pasarannya naik. Kita beli dulu katakan 10 tahun lepas, harganya adalah 200,000. Pada 10 tahun kemudian harga rumah tersebut dah jadi katakan 350,000. So kita boleh pergi kepada bank, kita ambil kita buat pembiayaan semula lah. Jadi kita sebelum ni pembiayaan kita adalah dalam 200,000. Sekarang ni mungkin pembiayaannya meningkat kepada 350,000. Namun kebiasaannya pinjaman perumahan ni dia tertaluk kepada 90% pinjaman lah. Okey, 90% pinjaman. Okey, refinancing ni bagusnya adalah kerana dia boleh menyatukan hutang lah. Hutang-hutang yang ada kita satukan dalam satu pinjaman. Jadi mudah untuk kita membuat monitoring lah. Mana mudah untuk kita perhatikan lah kita punya kedudukan kewangan kita dan sebagainya. Tetapi pegawai bank ni biasanya dia tak akan cerita apa keburukan pada refinancing ni. Bila kita buat refinancing ni, pertama adalah katakan dulu umur kita 30 kita beli rumah, kan? Kemudian pada umur 10 tahun kemudian umur kita dah 40 tahun. Jadi bila kita ambil refinancing daripada 200,000 kepada 300,000 dengan 350,000, jadi bila kita ambil kita tambah pinjaman dengan umur yang bertambah, menyebabkan takaful MRTA ataupun MRTT yang kita ambil nanti akan ikut bertambah. Itu yang kita tak dimaklumkan. Jadi kos insurans kita akan bertambah, kecuali kalau kita ada MLTT ataupun dalam term lain kita panggil, kalau kita ada life takaful ataupun takaful link dia kata. Jadi kalau itu mungkin kita bolehlah ambil apa buat refinancing tersebut. Jadi bila berlakunya peningkatan, kita buat pembiayaan semula daripada 200,000 350,000. Dulu mungkin kita kena bayar katakan katakan 200,000, biasanya kita kena bayar dalam, kalau 30 tahun dalam RM900 ke RM1,000 lah. Kalau kita kena bayar sampai 350,000 ni, mungkin kita kena bayar dalam RM1,700 ke RM2,000 sebulan. Jadi pembiayaan bertambah dengan kadar faedah yang dijangka naik, kita juga akan berdepan dengan kenaikan pembayaran tersebut. Dan satu lagi ialah had pinjaman. Kalau umur 40, kalau kita nak buat refinancing tak ada masalah. Tapi kalau umur kita umur 50 dan kita nak buat refinancing,
dia limit pinjaman. Ada certain bank dia ada limit pinjaman sampai umur 70. Jadi kita kena bayar, kita boleh bayar hanya dalam tempoh, kita boleh buat pinjaman semula tu, refinancing tu dalam 20 tahun saja. Jadi dah tentu dengan tempoh yang makin pendek menyebabkan kita kena bayar dengan satu jumlah yang banyak. Jadi kita kena tahulah sebenarnya refinancing tu apa tujuan dia. Apa tujuan dia dan kenapa kita nak lakukan. Bukan kerana terpengaruh dengan kita nak gunakan, nak ambil lebihan duit yang ada ni untuk buat benda, bukan maknanya kalau kita dapat duit lebihan tu kita nak buat apa. Kalau kita katakan 200,000, kita naikkan 350, kita dapat extra duit, katakan 150,000, kita nak buat apa 150,000 tu? Kadang-kadang kalau kita nak guna untuk buat another investment, katakan nak beli property ke, nak labur dalam ASB, Amanah Hartanah ke, dalam ASB ke, then okay. Tapi kalau kita nak buat untuk benda-benda yang contohnya nak buat belanja kahwin ke, atau nak kahwin anak ke, nak pergi buat melancong ke, itu semua misuse, salah guna lah refinancing tersebut lah. So kena tengok tujuan kita, kenapa kita buat refinancing. Takut jadi satu bebanan yang later on boleh menyebabkan kita kena dibankruptkan oleh bank.